Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat lagi kita bertemu dan insya-Allah kita akan membincangkan lagi kehidupan ataupun sejarah Nabi Adam dan juga Siti Hawa ketika berada di bumi. Ada sejumlah perbezaan pendapat mengenai tempat diturunkannya Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa AS. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf dulu sebab kali ni saya baca nota yang saya buat sebab saya punya memori tak sekuat Ustaz Auni Muhammad. Jadi benda ni pun maknanya kita pun baru buat dalam masa 2-3 bulan kan, masih tak hadam lagi lah kalau nak ikut. Tapi data-data, fakta-fakta yang kita ambil ni semua daripada scholars-scholars yang dipercayai lah. Terutama sekali saya merujuk kepada kitab Imam At-Tabari. Jadi kitab Imam At-Tabari ni pun sebahagian dia diambil daripada Old Testament. Even Old Testament pun ada ambil daripada Imam At-Tabari punya. Ini sangat menakjubkan sebab kebanyakannya Imam At-Tabari ni menjadi rujukan. Ada juga daripada Imam Ibn Katsir tapi tak banyak. Okey, ada sejumlah perbezaan pendapat mengenai tempat diturunkannya Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa ke bumi. Menurut Ibu Hatim, Abi Hatim dari Abu Zur'ah, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Atha, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Adam AS mendarat di satu tempat yang disebut Dahna. Tempat ini terletak antara kota Mekah dan Taif. Itu satu. Sedangkan dalam riwayat yang berasal daripada Hasan pula, Nabi Adam AS mendarat di wilayah India yang sekarang ni dipanggil Adam's Peak. Memang ada satu tempat di Ceylon tu, Adam's Peak. Ceylon kira Sri Lanka lah. Lalu Siti Hawa pula di Jeddah. Okay? Dan Iblis di Dastimizan, iaitu beberapa batu daripada kota Basrah. Sedangkan Ula di Asfahan. Tempat ini turut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim pun ada meriwayatkan juga bahawa Nabi Adam turun di tempat lain. Dan dalam kes ni pun ada juga. So maknanya Ibnu Hatim sendiri pun ada meriwayatkan dua tempat melalui beberapa periwayat yang yang boleh dipercayai lah. Okey, menurut tradisi Musulman, jadi kita sambung selepas Nabi Adam turun ke bumi itu makna Nabi Adam dalam keadaan bersujud selama 100 tahun. Selama 100 tahun dan sehinggalah Jibril turun bagi tahu pada Nabi Adam, lalu dia ajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimah supaya mendapat pengampunan daripada Allah. Nanti kita akan touch lepas ni. Okey. And then even dalam surah Sad malam tadi pun saya ada baca tafsiran dia, ada disebutkan beberapa kalimah bersama dengan beberapa ekor binatang. Tak disebut lembu ataupun apa, tetapi disebut 8. Jadi maknanya ada 4 set, 2 lelaki, 2 betina, 2 jantan, 2 betina. Okey. Jadi apabila baginda angkat muka tu baru perasan kata janggut ni dah penuh. Jadi baginda sangat malulah melihat janggutnya sebab dalam syurga tak ada masa kan, masa mana ada masa. Tak ada tua kan. Jadi maknanya seolah-olah tak ada peredaran zaman dan benda-benda yang nak tumbuh-tumbuh ni tak adalah, betul tak kan? Tapi bila dah jatuh ke bumi kita diwujudkan oleh Allah masa. So kita kena fahamlah benda tu. Jadi bila melihat janggut dia tu baginda rasa malu, alamak, apa ni kan? Ada ni pula. Tetapi keluar suara daripada langit berseru kepada Nabi Adam AS, janggut adalah perhiasan lelaki di bumi. Itu membezakannya dari wanita yang lemah. Okey. Jadi maknanya suara tu kata tak usah risaulah. Janggut tu maknanya kita pun agaknya hari ni kita berjanggut sebab kita ikut sunnah Rasulullah. Dan ini pun terbuktilah bahawa memang janggut ni perhiasan lelaki, yang mana sunnah kalau kita sebut
ikut Nabi itu tadi, Rasulullah, mana Nabi Adam pun pernah berjanggut. Okey. Jadi Nabi Adam AS menitiskan air mata yang begitu banyak sehingga semua burung dan binatang meminumnya. Ia mengalir ke dalam bumi lalu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang harum dan pokok-pokok getah. Kerana mereka masih digunakan kekuatan dan kebaikan makanan syurga pada ketika itu. Maknanya dah 100 tahun tak rasa lapar lagi. Masa turun kat bumi itu tadi. Boleh menangis sampai jadi sungai kan. Okey, dan boleh diminum oleh binatang dan juga burung. Tetapi air mata Siti Hawa telah berubah menjadi mutiara. Di mana ada yang menggelecek ke laut dan menjadi bunga yang indah yang mana yang tenggelam di dalam tanah. Jadi dikatakan bahawa kedua-duanya meraung begitu kuat sehingga tangisan Siti Hawa sampai ke Nabi Adam melalui angin barat. Maknanya angin yang bertiup daripada barat, pada Jeddah sampai ke Silon, dan tangisan Nabi Adam pula pun didengari oleh Siti Hawa yang dibawa oleh angin timur ke barat. Okey, kalau kita kata dia turun, Nabi Adam baginda turun di Dafna, air mata tu tadi membentuk dua sungai, kalau ikut kata dia orang ni lah, penulisan ni tadi. Okey. Jadi ia jadi sungai Tigris dan juga Euphrates. Jadi kalau Tigris dengan Euphrates ni maknanya di Iraq. Iraq. Okey. Jadi bila menangis ni tadi, pada waktu tu tak ada manusia tau, tak ada manusia. Jadi semua binatang ni pun terkejut. Itu yang bila dia orang pun semua pergi ke arah tangisan tu, tengok dah ada air, maknanya dah boleh minum dan sebagainya, betul? Jadi dalam ramai-ramai binatang yang pergi ni, dituliskan dekat sini bahawa belalang sampai dulu. Sebab belalang ni dia punya communication dia berbeza sedikit dengan binatang-binatang lain. Bahawa dikatakan bahawa belalang ni dia diperbuat daripada tanah yang membentuk Nabi Adam tu tadi, lebihan-lebihan tu tadi Allah Ta'ala buat jadi belalang. Dan belalang ni pun banyak saiz, banyak jenis lah. Kalau dulu-dulu ni dikatakan sampai sekarang wallahualam, tapi ada 7,000 jenis belalang. Daripada sekecil-kecil yang kita tengok dekat lalang tu tadi, sehinggalah sebesar-besar burung elang. Ni dulu lah kot. Kalau sekarang ni belalang besar burung elang. Saya rasa mampu orang terkejut lah kan. Okey. Jadi, dan dia ni pun ada raja. Jadi maknanya mungkin Allah ilhamkan pada raja dia ni. Jadi dia orang terbang menghala ke dulu. Jadi ramailah satu kumun pada Nabi Adam ni tadi kan. Jadi, dan kalau kita tengok dalam sejarah Firaun pun, memang salah satu 7 plague yang Allah turunkan kepada Firaun kerana kekufuran dia tu ialah diserang oleh belalang lah kan. Dan dikatakan juga dalam kitab Taurat, tulisan warna hitam yang dikepak dia tu, dia ada tulis kata-kata macam kutuk Allah itu Esa. Bukan kutukan. Allah itu Esa. Jadi kita tak, tapi dia dalam bahasa Hebrew lah. Okey, dalam bahasa Ibrani. Jadi kita yang tu mungkin nak kena kaji lebih dalam lagi lah. Okey. Dan ketika seluruh alam meratap. Jadi kadang-kadang bila kita tengok orang sedih kan, tentu kita pun rasa sedih. Jadi samalah juga dengan dunia pada masa tu, bila tengok Nabi Adam ni tadi, seluruh alam tu jadi sedih. Binatang pun minum-minum pun rasa sedih, tengok kan, kenapalah manusia seorang ni sedih sangat kan. Okey. Lepas tu Allah mengutus Jibril dengan kata-kata yang di kemudian hari untuk menyelamatkan Yunus di dalam perut ikan paus. Iaitu, tiada Allah selain engkau, ampunilah aku demi Muhammad Nabi yang agung dan terakhir itu, yang namanya terukir di atas tahtamu. Jadi bayangkan penulisan ni sebenarnya penulisan daripada Old Testament. Jadi maknanya dia letak balik. Dalam Old Testament ada tulis Allah satu, Nabi Muhammad, iaitu Nabi agung yang terakhir. Maknanya dia orang ni tahu sebenarnya. Tahu yang Nabi Muhammad ni memang Nabi yang terakhir, tapi wallahualam lah, mungkin apa masalah dia orang kita pun tak tahulah sampai tak nak beriman kan.
Jadi apabila Nabi Adam AS telah mengucapkan kata-kata ini, iaitu ayat tadi, dengan hati yang bertaubat, pintu-pintu syurga pun terbuka. Jibril berseru, Allah telah menerima taubatmu. Nabi Adam AS berdoalah hanya kepadanya. Nescaya dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Bahkan kembali ke syurga setelah masa tertentu. Jadi maknanya bukan on the spot lah. Okay. Lantas Nabi Adam AS berdoa, Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan musuhmu yang lebih besar, iaitu Iblis. Lalu Allah menjawab, katakanlah, tiada Allah selain Allah yang melukainya seperti anak panah beracun. Lalu Nabi Adam berdoa lagi, bukankah, Ya Allah, bukankah daging dan minuman yang disediakan di bumi ini akan membawa saya ke dalam dosa? Allah menjawab, minumlah air dan makanlah binatang-binatang yang suci yang disembelih atas nama Allah. Dan binalah masjid-masjid di tempat kamu diami, maka Iblis tidak berkuasa atas kamu. Okay? Ya Allah, sekiranya dia menyiksa saya pada waktu malam dengan fikiran dan mimpi yang jahat. Allah respon lagi. Kemudian bangunlah daripada tempat tidurmu dan solatlah. Jadi saya rasa betul lah kan, kadang-kadang masa tu kita mimpi yang bukan-bukan kan. Sampai nak terkencing lah, macam-macam kan. Jadi apa yang kita buat, kita bangun. Selalunya kita bangun dan kita buang air je lah. So kalau kita tengok dalam ceramah-ceramah ustaz-ustaz tempatan pun, kalau kata tak boleh nak tahajud, ambil wuduk pun tak apa, kan, jadilah. Ataupun berdoa, kan, sekurang-kurangnya mana kita mengingatkan kita kepada Allah dan kita menghindarkan daripada gangguan syaitan tu tadi, daripada mimpi kita yang seterusnya. Lalu Nabi Adam berdoa lagi, Allah, bagaimanakah aku dapat membezakan antara yang baik dan yang jahat? Petunjukku akan menyertaimu dan dua malaikat akan berdiam di dalam hatimu yang akan memperingatkanmu terhadap kejahatan dan mendorongmu kepada kebaikan. Jadi saya rasa sampai sekarang pun kalau kita rasalah, kalau kita nak menyakat kawan kita kan, pun ada juga doubt. Maknanya kau fikir balik lah, patut ke kau buat macam tu, betul tak? Jadi ini memang Allah ni. So Allah dan seterusnya Nabi Adam berdoa, Allah, yakinkan padaku rahmatmu terhadap dosa. Jadi Allah Ta'ala kata, itu hanya boleh diperolehi dengan perbuatan yang baik. Tetapi ini Allah berjanji, kejahatan akan dihukum 1 kali ganda saja. Kebaikan akan dibalas 10 kali ganda. Mesti maknanya kalau kita nak hapuskan dosa kita dengan perbuatan yang baik. Iman pun kita kena cari dengan perbuatan yang baik. Kalau kita tengok, kalau kita dengar lagu Raihan kan, iman tak dapat dijual beli, iman tiada di tepian pantai. Minta maaf lah, suara tak sedap, tapi nak nyanyi juga, bagi sonok sikit belajar tu kan. So itu hanya boleh diperolehi dengan perbuatan yang baik. Jadi maknanya kita kena develop lah, insyaAllah. Okay. Sementara malaikat Jibril tengah sibuk dengan Nabi Adam, kepada Siti Hawa Allah Ta'ala menghantar malaikat Mikail. Yang ini untuk memberitahu kepadanya belas kasihan Allah. Apabila Siti Hawa melihatnya, baginda berseru, wahai malaikat Allah yang agung dan maha kuasa, dengan senjata apakah aku, makhluk yang lemah, melawan dosa? Jadi Allah jawab malaikat itu, telah memberikan kepadaku senjata kesederhanaan yang paling ampuh untukmu. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah lengkapi Siti Hawa ni dengan satu kesederhanaan yang paling ampuh. Maknanya orang perempuan dalam keadaan biasa bersikap sederhana. Supaya sebagaimana manusia disenjatai dengan iman, penambahannya demikianlah juga engkau dipersenjatai dengan keaiban, dengannya untuk menaklukkan Siti Hawa, yang ini apa? Nafsumu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keaiban ni, ustaz lain kena syarah lah, saya tak pandai. Cuma kalau kita tengok, mungkin wanita adalah kehendak lelaki. Jadi dekat wanita ni ada sesuatu yang tak boleh diekspos, sebab tu aurat.
kan. Jadi kalau expose dia aib dan menjadi satu keseronokan pada orang lelaki. Jadi dia akan menaikkan nafsu orang lain. Betul tak? Kan. Jadi seeloknya maknanya sebab tu dalam Islam orang perempuan mesti kena tutup aurat sebaik-baiknya supaya dia tidak menaikkan sama ada nafsu sendiri ataupun nafsu orang lain. Okey. Jadi apakah yang melindungi saya daripada kekuatan manusia, yakni lelaki lah, yang jauh lebih teguh dan bertenaga daripada saya dalam fikiran dan badan? Cinta dan belas kasihan. Jadi orang perempuan ni banyak cinta dan belas kasihan, ya. Jadi jawab Mikail lagi, aku telah meletakkan ini di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Maknanya lubuk hati Siti Hawa. Sebagai pembela yang kuat dalam dirinya untuk merayu untukmu. Jadi maksud kata rayuan orang perempuan ni lagi kuat lah. Kan? Okay. Cukup lah, tak payah nak explain lebih-lebih kan. Dan adakah Allah akan memberi pemberian lagi selain daripada itu? Jadi Mikail jawab, ya, kerana kepedihan bersalin yang akan kamu rasakan, ini akan menjadi milikmu. Kematian dalam melahirkan anak akan dimasukkan ke syurga sebagai kematian syahid. Masya Allah. Untung kat situ. Cuma biasalah mati ni kena sakit dulu kan. Jadi bila Iblis tengok belas kasihan yang ditunjukkan kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa ni tadi, dia pun memberanikan diri untuk memohon rahmat Allah balik. Masalahnya, Allah suruh sujud. Dia tak nak. Kan? Jadi bila dia tak nak, tak boleh lah. Sebab bukannya sujud pada semua manusia. Sujud hanya pada Nabi Adam pada ketika itu. Sebab Allah create, bukan kun fayakun. Maknanya dengan kuasa dan kudrat Allah tu, Allah membentuk satu-satu kita punya tubuh badan ni tadi kan. Jadi bila tak dapat tu, biasalah dalam Quran pun kan ada minta tempoh. Dalam surah Sad pun ada. Malam tadi pun ada terbaca, insya-Allah. Jadi bila minta tempoh Allah Ta'ala, yes, kau takkan dimasukkan dalam tempat terkurung dalam sisaan. Maknanya tak terus dicampak ke dalam neraka lah. Sampailah ke satu waktu yang termaklum. Itu yang tertulis dalam Quran lah. Sehingga hari kebangkitan umum dan dia harus menjalankan kedaulatan atas orang jahat dan semua orang yang harus menolak firman Allah dalam kehidupan ini. Maknanya orang-orang yang kufur. Orang-orang kufur akan berkawan baik dengan syaitan. Kan? Lalu syaitan ataupun iblis ditanya, di manakah aku akan tinggal sehingga penyempurnaan segala sesuatu? Allah kata dalam bangunan yang runtuh, dalam kubur, dalam gua-gua dan gua di pegunungan. Tempat-tempat tinggal akan jadi tempat tinggal syaitan. Dan apakah yang akan menjadi makanan saya? Semua binatang yang dibunuh atas nama Allah palsu dan berhala. Maknanya nama sembelihan yang tidak disebut nama Allah, maknanya tak ada bismillah, akan jadi makanan syaitan. So maknanya kalau kita pun tak makan, walaupun halal, contoh kata kan, ustaz-ustaz kat Malaysia pun, malah luar negara pun ada beritahu, kalau kita tak bismillah, takut-takut, makanan yang kita makan tu dimakan bersama oleh syaitan kan. Dan bagaimana saya boleh menghilangkan dahaga pula? Dalam wine dan minuman keras yang lain. Maknanya memang dulu-dulu lagi dah diberitahu. Dan bagaimanakah saya akan menyibukkan diri saya dalam kemalasan, dalam muzik, tarian dan lagu. Jadi tapi saya rasa nasyid mungkin terkecualilah. Sebab dalam nasyid kita banyak menyebut nama Allah dan kita banyak menyebut salawat dan sebagainya. Maknanya mengingati Allah. Tak salah lah maknanya kalau kita nak berhibur. Tetapi hiburan tu mestilah berlandaskan agama. Apakah perkataan ayat saya? Kutukan Allah hingga hari kiamat. Ini kita tak dapat nafikan. Sebab bila kita nak solat ke, kita nak buat kerja ke apa ke saja, kita akan sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul tak? Jadi maknanya dia akan dikutuk sehingga ke hari kiamat. Jadi dia tanya lagi, bagaimana saya akan memerangi orang-orang yang telah menerima wahyumu dan dilindungi oleh dua malaikat? Keturunanmu akan lebih banyak daripada mereka.
bagi setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini akan lahir 7 roh jahat yang bagaimanapun tidak akan berdaya untuk mencederakan orang-orang yang beriman sejati. Jadi kita kena develop lah ni. Ini memang janji Allah kan. So syaitan pun sebab dia tak nak, apa orang kata apa, dia tak nak sujud pada Nabi Adam pada ketika tu, jadi akhirnya itu sajalah yang Allah bagi dekat dia kat dunia ni kan. Okay, so jadi untuk memperlihatkan kepada Nabi Adam tentang apa ni keturunannya, dikatakan bahawa Allah Subhanahu Taala mengusap belakang Nabi Adam. Jadi keluarlah daripada belakang Nabi Adam tu semua generasi manusia yang akan dilahirkan. Jadi bayangkan kepada masa tu, yang masa Nabi Adam belum dikecilkan sebagai 60 hasta ni tadi kan, kalau ikut apa ni lagi Imam Tabari punya pun ada. Kalau sempat hari ni, kalau tidak kita akan sambung bab kedua. Mana kita habiskan dulu Musalman. So bayangkan kalau kata tinggi dia, kalau kita tengok Siti Hawa punya kubur tu 80 meter. 80 meter, bayangkan 8 kali 3 240. 24 kan, 8 kali 3 24. Jadi 240 meter, 300 meter lah katakan. Jadi yang keluar tu semua besar-besar semut. Kan? Jadi dia berpecah kepada dua bahagian, ke kiri dan ke kanan. Yang diketuai orang-orang di sebelah kanan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain dan orang-orang beriman. Dibezakan daripada mereka yang di sebelah kiri. Jadi yang belah kanan ni pakaian dia putih dan mempesonakan. Yang belah kiri pula, tadi belah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belah kanan diketuai oleh Kabil. Belah kiri diketuai oleh Kabil. Jadi Allah memperkenalkan Nabi Adam kepada semua keturunan dia. Jadi maknanya Nabi Adam kenal. Dan apabila bacaan itu sampai kepada Nabi Daud, yang Allah telah memperuntukkan hanya 30 tahun saja. Nabi Adam AS bertanya kepada Allah, berapa tahun yang diberikan kepada aku? Jadi Nabi Adam Allah kata 1000 tahun. Jadi kalau macam tu, hadiahkan kepada Nabi Daud 70 tahun daripada umurku. Jadi Allah setuju. Right? Jadi tetapi untuk, sebab yalah Allah tahu kan manusia ni macam mana, besok yalah dah 1000 tahun, takkan ingat perjanjian masa hari pertama ni, betul? Jadi dikatakan bahawa surat perjanjian dibuat untuk tunjuk pada Nabi Adam satu ketika bila nak meninggal besok, yang disaksikan oleh Jibril dan juga Mikail. Okey, so dapatlah Nabi Daud 100 tahun. Okey. Dan kisah ini juga dipegang oleh orang Yahudi dalam kitab Midrash Yakut dalam volume 12 dia lah. Cerita yang sama. Okey. Dia tunjuk pada Nabi Adam AS kepada semua manusia akan datang dengan ketua mereka, daripada Nabi sampailah ke sastrawan dan sebagainya. Okey. Dan dipecahkan juga dalam kitab orang Yahudi itu tadi, pecahkan kepada dua bahagian juga. Okey. Alright. Jadi apabila semua keturunan Nabi Adam AS dah berkumpul, Allah berseru kepada mereka, akulah satu-satunya Allah dan Muhammad adalah nabiku. Kan maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumpulan di sebelah kanan dengan penuh semangat membuat pengakuan ini. Maknanya seolah-olah macam ya kan semua belah kanan. Ataupun menyahut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walau bagaimanapun di sebelah kiri ada yang teragak-agak, ada yang berkata sikit sebahagian dia, dan lain-lain ada yang langsung tak buka mulut. Ni maknanya belah kiri ni memang kebanyakannya kufur lah. Okay? Jadi kepada yang akan menderhaka ni tadi, Allah berfirman kepada Nabi Adam AS bahawa mereka ini akan dilemparkan ke dalam neraka jika mereka tetap berdegil. Tetapi orang-orang yang beriman
akan dimasukkan dalam syurga. Maksud dia dekat sini, walaupun dah ditunjukkan kepada Nabi Adam hak yang belah syurga, hak yang belah neraka, tapi Allah masih bagi option, kan? Kalau kau tetap berdegil, tempat kau neraka lah. Tapi kalau kau bertaubat, insya-Allah Allah akan masukkan kau ke dalam syurga. So, maka Nabi Adam pun of course lah itu apa yang Allah dah ni, maka jadilah. Maksud dia so it be lah kalau orang putih kata kan. Okey. Dan itulah yang akan terjadi sehingga akhir zaman. Jadi kalau kita tengok sekarang ni pun memang macam tu kan. Ada orang yang jahat, lepas tu dia jadi daripada gangster, terutama sekali macam orang putih banyak kan sekarang ni. Alhamdulillah tu jadi baik. Ada pula yang kadang-kadang kita tengok Islam betul, tapi akhir hayat dia mati. So kita pun tak maulah jadi macam tu. Auzubillah ya. Kita harap semua mudah-mudahan apa yang kita buat sampailah ke akhirat kita husnul khatimah, kita baik dalam keadaan baik bila kita mati. Jadi selepas yang dinamakan perjanjian tu tadi, Allah mengusap balik belakang Nabi Adam dan semua anak cucunya masuk balik ke dalam tubuh dia. Okey. Tadi yang ini ni dia ada bagi tahu dia kita ketika Nabi Allah menarik kehadirannya daripada pandangan Nabi Adam AS selama sisa hidup ibu bapa kita yang pertama tu iaitu Nabi Adam AS, mengeluarkan seruan yang sangat kuat dan pahit sehingga seluruh bumi bergetar. Jadi maksud dia tadi ni ialah dah keluar daripada syurga kan. Kalau daripada syurga ni anytime mungkin boleh communicate dengan Allah, tetapi sekarang ni hanya berkomunikasi terus dengan Jibril sahaja kan. So maknanya seolah-olah macam tak tahulah menyerit ke apa ke, tapi makna kalau ikut dekat sini dia tulis pekikan yang kuat sampai bumi, seruan yang kuat yang pahit sehingga seluruh bumi bergetar. Yalah saiz besar kan. Okey. Lepas itu Allah yang Maha Pengasih dipenuhi dengan belas kasihan. Of course lah kan, sebab tu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim tu tadi kan. Lalu Allah menyuruh Nabi Adam mengikuti awan yang akan membawanya ke satu tempat di mana dia akan berada dengan singgah sananya dan di sana akan membina sebuah rumah ibadah. Okey? Jadi kalau kita tengok dekat sini seolah-olah rumah ibadah tu tadi Allah turunkan lah. Jadi benda ni pun memang ada bukan pertikaian lah, perbincangan. Sebenarnya Kaabah yang pertama di dunia tu adakah malaikat yang bina, Nabi Adam yang bina? Sebab Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail cuma membina semula. Jadi Allah kata pergilah mengelilingi Baitullah ini. Firman Allah. Dan aku dekat denganmu seperti malaikat yang mengelilingi singgasanaku. Kan maknanya mungkin di Lauh Mahfuz sana kan, wallahualam kan. Di Baitul apa lupa. Baitul Laham. Jadi Nabi Adam alaihissalam yang masih sebesar yang Allah ciptakan dengan mudah melangkah dari Silon ke Mekah melepasi awan. Besar kan, mudah. Yang berdiri di atas tempat dia akan membina. Maknanya sampai kat Mekah nantilah. Di Gunung Arafah berhampiran Mekah dengan kegembiraan yang besar. Baginda menemui Siti Hawa. Dan dari keadaan ini gunung itu mengambil namanya dari Arafah untuk mengetahui semula dekat Arafah. Mereka berdua mula membina dan mendirikan sebuah binaan yang mempunyai 4 pintu. Satu dipanggil pintu Nabi Adam alaihissalam. Satu lagi pintu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi satu pintu Nabi Ismail alaihissalam yang ketiga. Dan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Pelan binaan itu disediakan oleh Jibril yang juga menyumbangkan sebuah batu permata. Tetapi batu permata ini kemudiannya melalui dosa manusia menjadi hitam. Hajaratul Aswad lah kan. Okay. Batu hitam ini adalah sudut Kaabah yang paling suci dan ia pada asalnya adalah malaikat yang tugasnya adalah untuk menjaga pohon gandum yang mengandungi pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan dan untuk memberi amaran pada Nabi Adam alaihissalam sekiranya dia mendekatinya. Tetapi kerana kurang perhatiannya sehingga terlanggar arahan Allah dan dihukum berubah menjadi batu dan dia kekal sehingga ke hari kiamat. Itu
mengikut legenda Musliman ni lah. So kalau pada penulisan ni maknanya Kaabah tu dibina oleh Nabi Adam dan juga Siti Hawa lah, betul tak? Okey, tak apa, kita bukan nak mempertikaikan. Sekarang ni kita nak tengok sejarah-sejarah yang mana kita boleh relate kan. Maknanya tengok plan dibuat oleh Jibril, maknanya architecture. Okey, makna architecture dah bermula dah. Okey. Jadi kita kena faham maknanya Nabi Adam masa turun ke bumi bukanlah a simple gatherer, hunter-gatherer seperti mana yang diwar-warkan oleh semua, kebanyakan arkeologi barat yang menyatakan bahawa ialah pakaian macam pakai Flintstone, apa orang batu kan macam tu saja kan. Ya betul, masa turun tu memang tak ada baju kan sebab baju tu semua dah luruh, betul. Tapi kita tengok lepas-lepas ni apa yang Allah ajar. Jadi Jibril mengajar Nabi Adam alaihissalam macam mana melaksanakan upacara haji besar. Maknanya yang macam haji yang kita tengok sekarang ni lah. Okay. Lepas tu Nabi Adam AS kembali bersama isterinya ke India. Maknanya dia orang balik. Lepas berhaji tu dia orang balik. Dan tinggal di sana sehingga baginda meninggal dunia. Namun setiap tahun baginda pergi haji ke Mekah sehinggalah dia kehilangan saiz primitif dia yang hanya mengekalkan ketinggian 60 hasta. Jadi tak apa sebab ini kita cuma nak mengkaji sejarah dan kejadian tu tadi. Jadi saya rasa orang-orang macam apa ni Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Bad kan, dia orang ni saya rasa dia orang ada benda-benda macam ni. Cuma mungkin tak sampai lagi turn untuk nak cerita pasal perkara-perkara ni tadi kan. Sekejap bateri nak habis. Okey. Punca kemerosatan ketinggian dia tu tadi, satu disebabkan oleh perjalanan tu tadi, maknanya makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Saya ingat memang macam tu lah kot. Macam kita lah kan, daripada kecil jadi besar, jadi bila dah besar dah jadi tua pun jadi makin kecil juga, betul tak? Kan? Ada juga yang dalam kitab Talmud yang menyatakan bahawa sebab tinggi sangat jadi bila kena dengan matahari tu jadi terlampau panas, jadi ialah di syurga Nabi Adam mana ada rasa panas dan rasa sejuk sangat, betul. Lalu Jibril meletakkan salah satu daripada kepak dia dan akhirnya Allah mengecilkan saiz Nabi Adam kepada 60 hasta. Dan ada juga yang menyatakan bahawa disebabkan oleh kejadian pembunuhan Habil, jadi baginda merasa sangat sedih dan akhirnya disebabkan kemurungan tu tadi sedikit sebanyak menyebabkan saiz tu menjadi kecil, wallahu alam. Okey, jadi saya ingat kita berhenti dekat sini dulu. Tapi lepas ni kita akan sambung pula insya-Allah kisah taubat Nabi Adam yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Jadi yang tadi itu dicampur-campur daripada Musliman ni, maknanya daripada scholar-scholar Islam yang lain sekali lah. Jadi insyaAllah ada masa nanti kita akan baca kisah yang kedua, iaitu kisah taubat Nabi Adam AS seperti yang diceritakan oleh Imam At-Tabari. Jadi insyaAllah saya harap semua pendengar ataupun penonton yang di luar sana dapat membantu saya kalau sekiranya tuan-tuan ada fakta-fakta yang lebih betul supaya saya boleh tambah dalam nota-nota saya ni tadi. Jadi selain daripada itu sebenarnya saya juga ingin mengumpulkan dana untuk membawa masuk The History of Prophet and the King ataupun At-Tariq At-Tabari, lebih kurang ada 16 jilid. Jadi harga buku tu sendiri lebih kurang tengok tak masuk postage lagi pun dah dekat 5,000. Tetapi usaha untuk mentafsirkan dia sebab satu-satu buku pun lebih daripada 500 muka surat. Jadi kita kena dapatkan juga pakar-pakar daripada bahasa Arab dan of course lah untuk bayar dia orang kan. Supaya kita boleh dapat orang kata fakta-fakta yang lebih tepat daripada Imam At-Tabari dan juga scholar-scholar yang lain. Dan kalau buku Imam At-Tabari ni sendiri banyak
ditranslatekan oleh scholars-scholars orang putih, terutama sekali kalau kita tengok scholars-scholars Inggeris lah kan, yang paling popular, yang paling banyak sekali buat tafsiran dia, ada satu profesor daripada University Yale. Jadi nama dia ialah, sekejap Rosenthal, Franz Rosenthal. Jadi kalau kita tengok dekat sini pun tak kurang daripada 20 tafsiran yang dibuat oleh Franz Rosenthal sendiri, dan ada lebih kurang dalam 76 tafsiran yang dibuat oleh, termasuklah daripada Syria, Iran, Iraq jugalah. Okay. Even Oxford pun ada, Cambridge pun ada. So saya rasa agak sedih juga sekiranya kitab ni tidak ditafsirkan ke dalam bahasa Melayu, sebab ini adalah sebahagian daripada bukti-bukti yang sebenarnya saya jumpa yang kita boleh, kita tak nak bertemu dengan orang, tidak, tetapi daripada segi akidah, maknanya sebenarnya Islam ni dah lama di dunia dan Islam ni dah lama membentuk peradaban manusia. Revolusi industri itu tadi sebenarnya dah bermula daripada Nabi Adam AS sendiri. Dan kalau Nabi Adam ini adalah ibu bapa, dan juga Siti Hawa adalah ibu bapa kita yang pertama di dunia, dan nak dinyatakan juga bahawa yang Nabi Adam ini sebenarnya adalah juga bapa segala engineering, pengetahuan kejuruteraan yang ada di dalam dunia kan, sehingga daripada awal sehinggalah sekarang. Okey, jadi saya mohon kalau kepada siapa yang berminat, boleh email, boleh buka saya punya channel, dalam tu ada email, jadi email ke situ dulu, sebab saya tak nak letakkan terus nombor akaun ataupun apa benda semua, takut tak berkebenaran, takut benda ni menjadi satu masalah pula di masa akan depan takut kena gam pula nanti kan. Sedangkan niat kita baik, sebab daripada bacaan-bacaan ni tadi, bila kita tengok daripada apa tu, University Yale, Oxford, Cambridge sendiri pun buat tafsiran kan, even dalam kitab Talmud pun ada, dalam kitab Bible pun ada, Old Testament, New Testament pun ada. So saya rasa agak terpanggil lah untuk buat benda ni, dan insyaAllah usaha murni yang kita buat bersama-sama ni mudah-mudahan diredai oleh Allah, dan akhirnya melonjakkan balik semua umat Islam ni menjadi pakar engineering seperti mana kita punya pakar-pakar yang sebelum ni, yang saya memang tak lupa, salah seorang dia memang Ibn Sina lah. Walaupun beliau sangat hebat dalam bidang perubatan, tapi beliau tidak menjadikan beliau perubatan itu sebagai profession, tetapi mengajar kepada doktor-doktor. Dan malah sehingga sekarang kitab beliau tu tadi menjadi rujukan, dah zaman moden ni tadi dah menjadi rujukan, masih menjadi rujukan doktor-doktor di belah barat terutama sekali. Jadi yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang buruk tu memang selalunya datang daripada kita manusia yang lemah tu. Okay, mudah-mudahan mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.